2021. Saya Nur Alizafar binti Abdul Halim selaku pengacara anda pada hari ini. Bersama dengan saya, 3 ahli panel iaitu Sarah Diana binti Ibrahim, Siti Nur Faizah binti Mustafa dan Nurul Hidayatul Ashiki binti Al-Hasum. Pada tajuk forum kita pada hari ini ialah penggunaan tangkal dan azimat dalam perniagaan. Seperti yang kita tahu, penggunaan tangkal dan azimat ini ialah perbuatan yang syirik dan menyekutukan Allah SWT. Bukan itu sahaja, malah perbuatan ini ialah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh memesongkan akidah kita. Tetapi pada era masa kini kita dapat lihat segelintir masyarakat yang beragama Islam masih melakukan perbuatan ini untuk melakukan jualan perniagaannya. Saya pernah terdengar satu hadis iaitu cakap sesungguhnya jampi-jampi azimat-azimat dan guna-guna adalah syirik. Jadi saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel pertama kita iaitu Siti Nur Faizah binti Mustafa. Apakah pandangan Siti Nur Faizah berkenaan dengan penggunaan tangkal azimat dalam perniagaan yang sering dilakukan oleh masyarakat beragama Islam? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Nur Auji Safira atas soalan sebentar tadi. Secara khususnya, semua umat Islam mengetahui penggunaan azimat dan tangkal ini jelas mempunyai unsur memohon bantuan daripada bomoh melalui perantaraan jin dengan meletakkan benda-benda fizikal seperti burung cendrawasih sebagai pelaris bagi menarik pelanggan serta melariskan perniagaan di mana ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan hukumnya adalah haram. Sebab utama diharamkan benda-benda ini ialah kerana kita beriktikad ataupun yakin bahawa yang memberi mudarat dan manfaat hanya Allah SWT semata-mata. Sesiapa yang percaya ada kuasa lain yang boleh memberi mudarat dan kebaikan maka akidahnya telah sesat. Allah juga telah berfirman dalam surah Yunus ayat 107 yang bermaksud, jika Allah menimpakan sesuatu mudarat kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan dia. Dan jika Allah mengkehendaki kebaikan bagimu, maka tiada yang dapat menolak kurniaannya. Hal ini kerana kepergantungan seseorang itu telah beralih kepada pelaris dan bukannya kepada Allah SWT. Ia jelas merupakan satu amalan khurafat yang boleh membawa kepada mensyirikkan dan menyekutukan Allah SWT. Melakukan perkara syirik ini jelas merupakan dosa yang besar kerana sesungguhnya Islam sendiri jelas melarang umatnya daripada menggunakan sebarang penggunaan tangkal disebabkan manusia itu sendiri telah melakukan satu kezaliman yang besar dari sudut amalan dan akidah kepada Allah SWT. Secara kesimpulannya, sesungguhnya ia merupakan satu dosa syirik kerana telah menyekutukan Allah. Wallahualam. Terima kasih kepada Siti Nur Faizah binti Mustafa atas penerangan yang terperinci sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kedua kita iaitu Sarah Diana binti Ibrahim. Adakah anda tahu beberapa kaedah ataupun jenis tangkal dan azimat yang sering digunakan dalam kalangan peniaga pada masa kini? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Apa yang kita tahu, banyak kaedah yang boleh digunakan untuk tangkal dan azimat pelaris ini. Dan hari ini saya akan menyatakan mengikut pengetahuan saya. Yang pertama, yang paling popular ialah tangkal yang telah dijampi. Seperti kita tahu, tangkal ini boleh didapati daripada bomoh dan tangkal itu sendiri telah dijampi terlebih dahulu dan akan diletakkan di ruang tertentu dalam sesebuah kedai. Dan yang keduanya ialah gantungan gambar tokoh. Terdapat perniaga menggantungkan gambar-gambar tokoh seperti Abdullah Fahim, Wali Songo dan Tok Kenali sebagai azimat pelaris. Kewujudan kepercayaan ini kerana dikatakan mempunyai keramat yang tertentu. Dan yang ketiganya ialah burung cendrawasih di mana peniaga akan menggunakan ekor bulu burung cendrawasih yang dikatakan dapat menjadi pelaris mustajab bagi sesuatu perniagaan.
Dan yang keempat ialah wafak pelaris yang terdapat nama-nama wali 7 ashab Al-Kahfi dan terdapat penggunaan jadual atau rajah tertentu yang mempunyai nombor dan huruf yang sukar difahami. Itu sahajalah antara 4 yang paling terkenal yang boleh digunakan sebagai kaedah tangkal dan azimat di zaman kini. Jadi seumur hidup Sarah, adakah anda sendiri pernah melihat tangkal dan azimat di mana-mana kedai yang pernah Sarah kunjungi? Saya pernah pada ketika itu saya pergi ke kedai makan. Semasa saya memasuki kedai tersebut, saya tidak perasan lagi terdapat ekor bulu burung cenderawasih dalam kedai itu. Pada ketika saya hendak membayar makanan, saya telah perasan terdapat ekor bulu di pintu masuk kedai tersebut, sebab cashier tersebut ada di tempat pintu masuk. Jadi itulah saya pernah ternampak di kedai makan. Jadi, adakah Sarah masih ingat lagi bagaimanakah situasi dalam kedai tersebut? Situasi memang ramai orang. Kebetulan masa itu memang masa untuk orang beli makanan tengah hari, dan setelah saya mendapati terdapat ekor burung itu, saya terus melaporkan kepada abang saya, dan abang saya bertindak untuk melaporkan pada pihak yang berkuasa seperti JAKIM lah. Dan alhamdulillah JAKIM telah mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas kedai itu. Terima kasih atas cerita yang agak menarik ya sekarang ni. Apakah pandangan Nurul Hidayatul Ashikin terhadap isu yang diceritakan oleh Sarah dan yang sebentar tadi? Baiklah. Terima kasih kepada pengerusi majlis bagi memberikan peluang kepada saya pada forum malam ini. Pada pandangan saya, berkenaan dengan isu yang disampaikan oleh panel kita tadi, Sarah Dayana, sebagai pihak JAIZ, kami juga ada menerima beberapa kes yang serupa, yang mana peniaga menggunakan azimat atau pelaris di premis perniagaan untuk memastikan perniagaan mereka dapat dijalankan. Berdasarkan hasil tinjauan operasi yang dilaksanakan pihak JAIZ selama ini, segelintir peniaga ada yang masih menggunakan pelaris seperti jenis wafa, azimat, gambar rasaleh dan lain-lain sebagai penarik pelanggan di era pemodenan ini. Mereka mempercayai pelaris ini dapat memajukan perniagaan yang diusahakan dengan lebih hebat. Sedangkan jelas lagi nyata bahawa kepercayaan terhadap pelaris semata-mata tanpa menghubungkan bahawa hakikat yang memberi rezeki dan kejayaan pada perniagaan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat jika kita menggunakan pelaris dapat menjejaskan akidah Islam dan membawa kepada dosa mensyirikkan Allah. Kita harus berpegang teguh akan hakikat bahawa Allah sebagai pemilik rezeki bagi sekalian makhluk. Okey, antara kes yang saya ingin lontarkan di sini baru-baru ini ialah hasil sebuan di sebuah premis perniagaan mamak di Pasir Gudang, Johor Bahru, di mana perniagaan tersebut menggunakan tangkal sebagai pelaris dan telah beroperasi selama 18 tahun lamanya. Namun kita bernasib baik apabila pengurusi iaitu Persatuan Usahawan India Muslim Negeri Johor
telah mengambil tindakan bagi melaporkan kes ini dan premis perniagaan tersebut diarahkan tutup serta-merta. Kes seterusnya ialah ada juga premis perniagaan yang mempamerkan teks Al-Quran yang salah dan dijadikan sebagai pelaris juga. Okey, jelas kita seperti yang kita maklumkan, kita premis perniagaan ini tidak hanya menggantung hiasan Al-Quran yang salah sahaja di sebuah restoran di Pontian, malah kami dipercayai mereka menggunakan kalimat suci itu yang bercampur dengan nombor yang dikenali sebagai wafak untuk melariskan jalan. Kesalahan itu telah dikesan hasil operasi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ehwal negeri pengguna KPDNHEP bersama pejabat kesihatan dan pejabat agama serta majlis daerah. Dan kes ini kami difahamkan bahawa mereka menggunakan atau menggunakan ayat Al-Quran atau kita menggunakannya sebagai wafak, iaitu ayat Al-Quran yang salah. Dan kita dapat lihat mereka menyampaikannya di pintu premis perniagaan. Dan kes yang ketiga yang saya ingin nyatakan ialah hurafat alamaya di mana penjual tangkal dan azimat ini dapat menyihir peniaga melalui jarak jauh supaya mereka menyihir pelanggan ini supaya membeli azimat mereka. Tinjauan juga di beberapa laman web e-dagang popular mendapati pelbagai azimat dan tangkal yang jelas bertentangan akidah ini juga bebas dijual secara besar-besaran. Sebagai lazimnya dahulu, objek khurafat yang membabitkan tangkal dan azimat ini kebiasaannya hanya mampu diperoleh jika kita mengunjungi negara jiran kita seperti Thailand atau Indonesia, Filipina, yang mana kepimpinan negara mereka bukannya berlandaskan Islam. Namun perubahan zaman menyaksikan semua itu mampu dibeli melalui platform penjualan dalam talian atau e-dagang dengan serta-merta. Ternyata pengguna tidak hanya ditawarkan produk kegunaan harian dan barangan rumah sahaja di e-dagang ini, malah boleh menempah pelbagai pelaris perniagaan seperti azimat, pelindung diri, gelang tarik rezeki atau batu sakti dan pelbagai barang mistik. So hal ini amat membimbangkan pihak kami bagi membendung masalah ini lebih berleluasa. Okey, hanya itu saja yang saya terangkan. Saya serahkan semula kepada pihak majlis. Wah, agak dahsyat juga ya. Penggunaan tangkal dan azimat ini masih boleh juga digunakan dalam e-dagang. Jadi, adakah apakah tindakan yang akan dilakukan oleh pihak JAIZ jika berlakunya situasi seperti ini? Okey, pada permulaannya pihak kami akan mengambil tindakan awal seperti pendaftaran kes terhadap semua aduan dan maklumat yang diterima dengan segera. Seterusnya, siasatan terperinci akan dilaksanakan bagi mengelakkan aduan yang diterima itu bukan maklumat palsu atau fitnah bagi menjatuhkan premis-premis perniagaan yang lain. Jika perniagaan tersebut yang diadukan itu disahkan melakukan kesalahan, maka tindakan tegas akan diambil menurut garis panduan dan proses undang-undang yang ditetapkan berlandaskan hukum syarak Islam. Pihak JAIZ akan bekerjasama dengan pihak JAKIM dengan menarik sijil halal terhadap premis perniagaan tersebut, dan kami akan memberikan amaran keras jika mereka masih membuka perniagaan tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang beragama Islam. Jika kesalahan yang dilakukan itu disahkan berulang kali, maka kami akan mengarahkan penutupan
operasi premis perniagaan akan dilaksanakan serta-merta. Itu adalah tindakan kami. Terima kasih kepada Cik Nuri Datuk Yashikin atas maklumat yang begitu terperinci. Jadi berbalik kepada panel pertama kita, Siti Nurfaizah binti Mustafa. Pada pendapat anda, apakah punca masyarakat beragama Islam ini menggunakan tangkal dan azimat dalam perniagaan mereka sendiri? Betul? Seperti mana yang kita tahu, punca utama sesebuah perniagaan itu lebih memilih untuk bergantung kepada azimat dan pelaris berbanding kepada Allah SWT adalah kerana menginginkan jalan pintas dalam mengawal keuntungan dan memajukan perniagaan. Kerana perkara ini jelas terbukti, peniaga seperti ini tidak percaya akan kejayaan di atas usaha sendiri dan mereka lebih memilih untuk mensyirikkan Allah. Mereka tidak sedar kesan daripada penggunaan tangkal pelaris ini dapat merosakkan akidah kita sebagai umat Islam dan juga memberi kemudaratan kesihatan badan kepada pelanggan yang datang ke premis perniagaan. Tindakan penggunaan tangkal pelaris ini juga boleh memberi kesan buruk kepada peniaga-peniaga lain yang jujur dan ihsan dalam perniagaan kerana kepercayaan pelanggan itu sendiri terhadap peniaga semakin hilang disebabkan sikap segelintir peniaga. Islam sendiri telah melarang penggunaan tangkal ini. Jadi sebagai peniaga Islam, amalan penggunaan tangkal ini perlu dicegah kerana terdapat banyak lagi cara sesebuah perniagaan itu untuk maju. Contohnya seperti menyediakan makanan yang sedap, menyediakan layanan yang baik, harga berpatutan dan juga menjaga kebersihan premis. Jadi, pada pengetahuan Cik Siti Nurfaizah binti Mustafa, adakah penggunaan tangkal dan azimat ini boleh diwarisi secara turun-temurun? Boleh, sebagaimana perkara lain boleh diwarisi, begitu juga dengan penggunaan tangkal. Perkara ini, penggunaan tangkal ini sebenarnya boleh diwarisi melalui ahli keluarga dengan cara dipelajari dan didapatkan daripada pemilik asal. Dan tujuannya adalah sama ada untuk menjaga keselamatan kedai dan melariskan perniagaan. Dan tangkal-tangkal dan pelaris ini biasanya didapatkan di negara-negara seperti India dan negara jiran Indonesia. Okey, terima kasih. Saya ingin bertanyakan kembali kepada Cik Nurul Datuk Ashike binti Al-Hasum. Apakah kesan-kesan terhadap pengguna tangkal dan azimat dalam perniagaan ini? Okey, terima kasih. Okey, seperti yang telah dinyatakan sedikit oleh Encik Faizah tadi, di mana kesan pertama ialah perniagaan yang lain juga akan terjejas jika maklumat yang diterima itu palsu. Seperti mana jika pihak JAIZ melakukan sebuah operasi terhadap premis perniagaan tersebut, namun apabila disahkan ianya tidak melakukan kesalahan dan tidak menggunakan tangkal untuk melariskan perniagaan, maka perniagaan tersebut akan terjejas. Seterusnya, seperti yang kita sedia maklum, penggunaan tangkal dan azimat ini kan memberikan juga kesan kepada pengguna tangkal itu sendiri, iaitu kesan yang pertama, kesan yang kita dapat jelaskan adalah kesan pada akidah. Seperti mana seorang yang memakai tangkal dan azimat ini secara terang-terangan telah mensyirikkan Allah Subhanahu Taala. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah bersabda sesungguhnya jampi, tangkal dan tiwalah itu ialah syirik. Begitu juga kita dapat melihat secara terperincinya jika kita mensyirikkan Allah dan bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu Taala, hal ini dapat merosakkan akidah pengguna tangkal itu sendiri. Kesan yang seterusnya ialah penerimaan ibadah kita itu akan ditolak. Di mana jika mereka mensyirikkan Allah, nescaya lenyaplah amalan kebaikan yang mereka usahakan. Ini dinyatakan oleh dalam firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-An'am ayat 88.
maka ia akan menjadi satu kerugian yang besar kepada seorang Muslim jika amalan kebaikannya ditolak. Kan? Maka sudahlah dosa kita tidak terhitung banyaknya, malah pahala kita juga tidak dikira apabila kita menggunakan tangkal ini. Ia ibarat debu yang berterbangan, dan kesan yang terakhir ialah kesan kepada kehidupan dunia, di mana pelanggan yang datang kepada premis perniagaan tersebut, dia akan jatuh sakit kesan daripada tangkal itu sendiri, dan pengguna tangkal iaitu peniaga tersebut, dia juga akan merasa tidak tenteram hidupnya, dan emosinya mudah terganggu, seperti sensitif dan mudah marah dan panas baran. Selain itu, penyakit misteri yang juga yang ditimbul hasil daripada penggunaan tangkal ini juga suka diubati, walaupun kita telah pergi cuba mendapatkan rawatan di hospital. Namun doktor tidak dapat mengesahkan penyakitnya dan tidak dapat merawatnya. Maka hal ini jelaslah penggunaan tangkal ini akan memberi kesan yang sangat buruk dan impak yang besar kepada pengguna tangkal dan pelanggan yang datang ke premis perniagaan mereka juga. Oleh yang demikian, saya ingin menegaskan di sini bahawa kita tidak harus meminta bantuan daripada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta bantuan kepada Allah untuk memperoleh rezeki selain daripadanya jatuh kepada kesalahan yang besar, iaitu dosa mensyirikkan Allah. Okey, itu saja saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Okay, terima kasih kepada Cik Nurul Yasin. Okey, berakhirlah kita punya slot pada malam ini. Jadi, saya yakin orang ramai dapat sesuatu yang baru pada malam ini. Kesimpulannya, perniagaan ini ialah merupakan pekerjaan yang mulia dalam usaha mencari rezeki. Malahan, ajaran Islam sendiri amat menggalakkan umatnya mencari rezeki melalui perniagaan sebagaimana sabda Nabi SAW. Bermaksud, 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari berniaga. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini jelas menunjukkan galakan supaya umat Islam terlibat dalam dunia perniagaan bagi memartabatkan ekonomi masing-masing. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah mencegah diri daripada melakukan perbuatan yang dilarang dalam melariskan jualan perniagaan kerana perbuatan tersebut melibatkan unsur syirik dan khurafat yang sebetulnya bertentangan dengan akidah Islam. Di samping itu, para peniaga Muslim wajib menyedari biarpun keuntungan diperoleh sedikit tetapi diperoleh dengan cara yang halal dan sah di sisi syarak lebih baik dan lebih berkat keuntungan dan yang berlipat ganda. Oleh itu, berakhirlah sudah kita punya forum perdana online pada tahun 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 ahli panel kita, iaitu saya Dayana, Siti Nafaiza dan juga Nurul Yasin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.